أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, yang saya muliakan lagi saya kasihi seluruh kepimpinan para imam, para bilal, Tuan Nadir Masjid, seluruh ahli jawatan kuasanya, para ustaz, ustazah, alim ulama, para haji, pada jemaah mudah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kali ini, sementara menunggunya masuknya waktu Jumaat ataupun masuknya waktu Zuhur, marilah sama-sama kita mendengarkan tazkirah ataupun peringatan. Mudah-mudahan ianya benar-benar memberikan peringatan dan juga manfaat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. InsyaAllah saya mulakan dengan ayat Al-Quran pada surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi, pada ayat yang ke-15. Huwallazi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata ceruk rantaunya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan muka bumi ini tidak salah untuk kita pergi ke mana-mana sahaja bersafar ataupun berperjalanan. Bertepatan dengan cuti sekolah ini, suka saya untuk kongsikan beberapa adab-adab tata cara yang kita guna semaksimum mungkin. Pastikan dalam perjalanan kita pergi mana sahaja, walaupun hanya bercuti, walaupun hanya pergi ke, contoh, pergi ke air terjun, pergi ke taman tema air, tapi kalau kita ada belajar ataupun ada kita dengar tazkirah mengenai kelebihan-kelebihan apa yang perlu dibuat, apa yang Nabi SAW buat dalam perjalanan, dan itu akan memaksimumkan kita untuk mendapat pahala. Itu akan memaksimumkan kita dikira oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita sebagai ibadah. Allahu Akbar. Ruginya kita tuan-tuan, dalam setahun, dalam sebulan berkali-kali kita buat perjalanan. Mungkin berkali-kali kita buat solat jamak qasar, jamak takdim, jamak takhir, dan ada di situ kelebihan-kelebihan ataupun amalan-amalan yang Nabi SAW lakukan ketika ingin dalam perjalanan ataupun sedang dalam perjalanan ataupun balik daripada perjalanan bersafar. Salah satu, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk mengembara sambil meneroka alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dapat juga memahami gaya hidup serta budaya masyarakat lain. Tak jadi masalah kalau kita untuk pergi ke mana-mana sahaja, kan? Asalkan tujuan kita tu ibadah, barulah kita ini tujuan kita tu baik, bukan maksiat. Rasulullah banyak membuat perjalanan safar, kebanyakannya urusan berdakwah dan juga urusan
jual beli ataupun bisnes perniagaan. Rasulullah juga banyak bermusafir untuk urusan perniagaan dan dakwah Islamiah. Mungkin kaedah pengangkutan yang ada pada hari ini sangat berbeza dengan Nabi SAW yang menunggang unta dan berkuda. Namun amalan baginda kekal relevan sehingga ke hari ini. Tatkala bermusafir ataupun berperjalanan, ada beberapa tata cara yang elok untuk diamalkan sebagaimana anjuran ataupun ajaran Nabi SAW. Yang pertama, hadis daripada kitab Sahih Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengajar kami beristikharah dalam semua perkara. Pesan Nabi, jika kamu memikir-mikirkan tentang sesuatu, maka solatlah 2 rakaat yang bukan solat wajib, kemudian doalah istikharah. Ini sunatnya apa? Sunat solat 2 rakaat sebelum pergi bermusafir. Solat 2 rakaat. Tuan-tuan nak solat hajat ke, ataupun bertepatan waktu tu mungkin tuan-tuan pergi jam 9 pagi, 10 pagi, 11 pagi, solat 2 rakaat solat duha dan baca doa istikharah. Ini sunnah Nabi. Doa istikharah tu bukannya kita buat perkara-perkara yang besar sahaja, boleh diamalkan hari-hari, sebab dalam tiap-tiap hari kita, berapa kali kita buat keputusan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan kita istikharah itu apa? Meminta kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, keputusan yang kita buat itu khair. Istikharah itu daripada perkataan khair, mendatangkan kebaikan dunia dan juga mendatangkan kebaikan akhirat. Minta dijauhkan dengan keputusan yang kita buat itu menyakiti hati isteri kita, menyakiti hati suami kita, menyakiti hati jiran kita, menyakiti hati orang sekeliling kita. Tiap-tiap hari kita buat keputusan. Nak pergi mana pun kadang boleh jadi bergaduh dengan orang rumah. Nak makan dekat mana pun kadang boleh bergaduh dengan anak-anak. Nak beli apa pun kadang boleh bergaduh dengan keluarga sendiri. Nak pergi mana? Ini semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah perkara ini tidak penting, sudah tentu Nabi tidak pesan pada kita. Kenapa Nabi pesan pada kita? Sebab kita ni hari-hari buat keputusan. Perkara ni penting. Mungkin seumur hidup kita, kita tak pernah amalkan. Belum ada lagi namanya terlambat untuk kita selagi kita masih bernyawa. Sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan petunjuk Nabi insya-Allah membawa kejayaan. Inilah namanya tazkirah. Peringatan, saya ingatkan untuk diri saya juga. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang saya tak buat. Tapi mudah-mudahan dengan saya sampaikan, kita kongsi pada tengah hari ini, bermanfaat bagi saya dan kita semua. Apa dia? Doa istikharah. Tuan-tuan hafal tak doa istikharah? Bila last buat tuan-tuan doa istikharah? Masa nak kahwin dulu kot? Last? Tidak sebenarnya. Tiap-tiap hari kita buat pun bagus. Baca je doa dia, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqurratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lam. Kan panjang doa dia tu. Macam mana saya boleh hafal? Kan sebab kita amalkan. Kan kalau tuan-tuan rasa macam panjang sangat doa ni, tak apalah. Tiap kali tuan-tuan habis doa tu, ya Allah, bagilah setiap keputusan aku buat tu, ya Allah, bagilah dianya baik untuk dunia aku, baik untuk akhirat aku. Sekiranya keputusan itu tidak baik untuk dunia aku dan tidak baik untuk akhirat aku, kau jauhkanlah daripada aku. Mudah. Yang panjang tu tadi tu, kalau tuan-tuan boleh cek, tengok terjemahan dia apa. Lebih kurang begitu sajalah. Jadi buat solat 2 rakaat sebelum berpergian. Kalau lepas zuhur, Ustaz, nak saya bergerak ni lepas zuhur, nak solat apa Ustaz lepas zuhur? Kan lepas zuhur tak ada solat, solatlah hajat. Kan yang tak boleh tu lepas asar je. Kan yang tak boleh tu lepas asar dengan lepas subuh betul-betul. Tu tak apalah, tuan-tuan baca je lah dalam hati, minta Allah Ta'ala beri petunjuk.
Ini sunnah Nabi SAW yang pertama. Kita sampaikan pada orang rumah kita, pada anak-anak kita. Ni kita nak gerak ni, kita nak pergi, contohnya nak pergi Sunway Lagoon, contoh. Kan. Ni kita nak pergi Lost of Tambun, contoh. Kan. Ni kita nak pergi mana, nak balik kampung Kedah, nak balik kampung Perak. Kan. Semua solat 2 rakaat dulu di rumah. Masya Allah, berkatnya hidup kita. Dan minta doa Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk dalam perjalanan kita dan setiap urusan kita. Okey, itu yang pertama. Kemudian hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari juga, berkenaan dengan bersafar. Nabi SAW bersabda, kalaulah manusia tahu apa yang aku tahu tentang seseorang apabila berseorangan, pasti tiada siapa pun akan menunggang pada waktu malam seorang diri. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Nabi galakkan kita pergi bermusafir ini jangan sorang-sorang. Pastikan 2 orang ataupun berjemaah. Penting, yadullah alal jamaah. Kekuatan Allah bersama orang yang berjemaah. Jadi kalau sorang-sorang, Nabi sangat tak galakkan, terutama lagi waktu malam. Sekurang-kurangnya 2 orang. Lebih besar jemaah, lebih banyaklah pahalanya. Kan? Macam tu juga dengan solat berjemaah. Kan? Itu sebab Nabi sangat pentingkan solat berjemaah. Sampai Nabi SAW dah di akhir usia, dah sakit teruk sebelum kematian, dipapah oleh beberapa orang sahabat dan didudukkan untuk solat berjemaah. Nabi tak boleh jadi imam. Nabi minta Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nak tunjukkan betapa pentingnya solat berjemaah. Apa-apa pun tuan-tuan, berjemaah. Yang tak berjemaah ni apa tuan-tuan? Yang tak berjemaah ni toilet je yang tak berjemaah. Toilet tak boleh berjemaah sendiri. Makan berjemaah, minum berjemaah. Kan? Itu sebab kalau kita kat rumah kadang-kadang sedih gitu, makan sorang-sorang. Kan? Ada orang bagus, ada orang setengah orang suami isteri makan, selagi suami dia tak balik dia tak makan, selagi isteri tak balik tak makan. Bagus. Ada orang tak kira, nampak makanan zahab makan terus atas meja sorang-sorang. Panggil rumah, dah dapat pahala berjemaah. Walaupun dia tak makan pun dia cuit sikit, dah dapat pahala berjemaah. Bersafar pun begitu juga. Solat pun tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau bolehlah tuan-tuan, saya pesan untuk diri saya juga. Kan? Dalam kehidupan kita, mulai saat ini, mulai hari ini, tidak ada lagi solat sendiri dalam hidup kita. Berjemaah. Yang afdal berjemaah di Masjid Surau. Kalau kita ada kekangan waktu, kalau kita ada kekangan pekerjaan, kekangan kesihatan, semua daripada kita masih berkemampuan untuk solat berjemaah di rumah. Kadang-kadang tuan-tuan sedih tengok satu keluarga di rumah ada 7-8 orang, 4-5 orang. Semua Allah Ta'ala pilih mereka ini dapat jaga solat 5 waktu. Tapi solat sendiri. Anak solat sendiri. Abang dah sembahyang belum? Belum lagi bah, ajak lagi. Dia pun sembahyang sendiri. Abahnya pun sembahyang sendiri. Maknya pun sembahyang sendiri. Kakaknya pun sembahyang sendiri. Allahu Akbar, ruginya tuan-tuan. Solat berjemaah, jemaah itu paling sikit 2 orang. Paling sikit 2 orang. Takkanlah kita duduk rumah seorang-seorang. Tak, mustahil kita duduk rumah seorang-seorang. Mesti ada isteri kita. Kalau tak mampu kita nak solat pergi masjid, tak hujan ke, tak berapa sihat ke, kan, pastikan kita ajak orang rumah kita, ajak anak lelaki kita, ajak anak perempuan kita. Daripada 1 pahala terus pergi 25 pahala. Jauhnya beza tuan-tuan. Ada orang mampu solat 5 waktu, Masya Allah, tahniah, tapi solat sendiri-sendiri. 5 waktu, 5 pahala, kan? Kalau 5 waktu berjemaah, letaklah Allah Ta'ala bagi 25. Mungkin orang yang pergi masjid Allah Ta'ala bagi 27 dan lebih. Kan? Letaklah mungkin, insya-Allah Allah Ta'ala bagi 25. Dengan sebab kita berjemaah, 25 dengan 1 tu jauhnya berapa kali ganda tuan-tuan? 24 kali ganda, 25 kali ganda. Jauh beza tu. 1 hari 5 kali solat 5 pahala. Contohlah, mudah kan? Kalau 5 kali solat dengan berjemaah berapa? 25, 50, 100, 125. Kan jauh tu.
Allahu Akbar. Dan untuk berjemaah tu pun tak susah, langsung tak susah. Dan ajak anak lelaki kita, ajak isteri kita, takkanlah kita tak boleh nak baca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Saya tak biasa jadi imam ustaz. Kan? Untuk anak isteri tak jadi masalah. Sesama anak perempuan di rumah, contoh kita yang lelaki pergi masjid maghrib isyak, mungkin orang rumah kita dekat rumah dia nak sediakan makanan kita, mungkin dia tak sempat untuk pergi berjemaah di masjid. Dan galakkan orang rumah kita dengan anak perempuan kita pun berjemaah di rumah. Satu pahala dengan 25 pahala jauhnya berbeza tuan-tuan. Dalam perjalanan kita kadang-kadang kita pergi bersafar kan, dan kita singgah di Petronas, Petron solat kan. Kadang-kadang saya tengok Allah Akbar sedih, dan 7-8 orang alhamdulillah Allah Taala pilih untuk solat, tapi semua solat sendiri. Yang sedih dah ada jemaah dah, dia solat sendiri. Allahu Akbar kan. Ada jemaah dah, dia buat jemaah lain, tak salah. Cuma nampak tak cantik, tapi tak salah, boleh, silakan berjemaah. Kan mungkin sebab mungkin dia ada 4-5 orang grup dia nak buat jamak takdim, jamak takhir, siap-siap kan. Jadi kadang-kadang kita ni kena rendahkan ego kita sikit, hilangkan segan kita sikit, ajak orang berjemaah, dan pahalanya jauh berbeza. 1 dengan 25. Kadang-kadang dekat Petronas tuan-tuan, kita nak ajak orang tu mungkin kita segan kan, segan nak buka mulut. Mungkin ada orang jenis yang penyegan, macam saya segan orang ni. Saya tak adalah segan kan. Kalau saya segan tak berceramah di depan ni kan. Tapi ni tuan-tuan, kadang-kadang kita segan, malu nak ajak orang berjemaah. Okeylah, solution saya bagi kan. Jalan penyelesaian. Kadang-kadang kita segan sangat nak berjemaah kan. Kita nampak orang yang dah berdiri solat tu kan, kita tak payah cakap apa-apa dengan dia, kita duduk je belakang dia, Allahu Akbar, jadi makmum dia. Kita pun tak kenal dia, dia pun tak pandang kita. Kalau kita takbir belakang dia Allahu Akbar, ada ke dia toleh? Siapa ni? Tak ada. Boleh kata semua orang faham, ya, aku sudah dilantik menjadi imam. Kita pun tak bercakap dengan dia. Mungkin dua-dua belum solat, tapi dua-dua segan-segan nak ajak kan. Siapa nak ajak siapa ni, buat tak tahu je, biar dia solat dulu, dia takbir je, kita duduk belakang dia, Allahu Akbar. Tak bercakap, dah 25 pahala. Dengan sebab kita berjemaah di belakang dia tu, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, belakang dia, dia pun dah faham dah, oh aku dah dilantik jadi imam. Allahu Akbar, kita sentuh sikit bahu dia. Sentuh pun tak wajib, tak sentuh pun tak apa. Mungkin segan nak sentuh, tangan kita getar-getar nak sentuh kan. Tak sentuh pun tak apa, sah juga solat, dan dia pun tahu dia tu dah jadi imam. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan, kita tengok kat sini kita boleh buat sumber pahala untuk kita. Bila dah ada 2 orang berjemaah tadi, mesti ada orang ketiga kan. Dekat tempat jahat pun bila 2-2 ada yang ketiga, syaitan. Tapi tempat baik pun bila berdua, dia akan datang yang ketiga, dan akan datang yang keempat, akan datang kelima orang nak berjemaah. Kita pun undur ke belakang kan. Allahu Akbar. Kita penyebab orang lain pun tak segan nak berjemaah. Orang lain kadang-kadang dalam hati tu rasa nak berjemaah, tapi siapa nak start dulu, kan. Kita start dulu kan. Kita start dulu, tengok orang lain yang datang berjemaah tu agak-agak dapat tak pahala untuk kita kan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat pahala kebaikan tu. Dengan sebab kita yang hilangkan rasa malu kita, kita berjemaah dengan seseorang, dan orang ketiga datang, orang keempat datang, orang ketiga, 4, 5, 6 yang berjemaah tu semua pahalanya masuk dalam akaun kita. Sebagaimana hadis Nabi tadi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Jadi tuan-tuan, mulai hari ini, mulai saat ini, tidak ada lagi kan, kalau boleh tak ada lagi dalam kamus hidup kita, kita solat sendiri kan. Kita solat sendiri, tak ada lagi. Kadang-kadang sedih tuan-tuan, kita kadang-kadang dekat R&R kan, satu kereta 3-4 orang, tapi time solat seorang-seorang pun ada juga. Macam mana ustaz tahu? Dulu saya sebelum mengaji, saya macam tu juga tuan-tuan. Berjalan dengan kawan-kawan, bila time solat tak mau berjemaah, semua solat sendiri-sendiri. Bila teringat, ya Allah, ruginya kita kan. Jadi sekarang kita dah mengaji, kita dah tahu mudah sebenarnya nak berjemaah ini, tidak susah kan. Dan kita pun ni nak tegur juga
Salah satu juga kadang kesilapan kita, mungkin kita tidak perasan. Kadang-kadang kalau kita solat di RNR, solat di hentian sebelah, kan dia ada RNR, dia ada hentian sebelah. Apa bezanya? Kalau hentian sebelah tu dia kecil saja, dia biasa tak ada surau, dia ada wakaf-wakaf, lepas tu dia ada paip. Kalau kita solat dekat tempat macam tu, ramai orang nak solat lagi, jadi kita ringkaskan seringkas mungkin solat kita. Kalau kita jadi imam dan kita tengok kadang dekat wakaf tu cuma boleh seorang imam dan 4 orang makmum, dekat bawah tu ada 7-8 orang biasa maghrib menunggu lagi. Kadang-kadang kalau kita jadi imam pun kita fikirlah juga, kadang-kadang kita bagi salam tu cepat-cepat doa, ringkas-ringkas je. Kadang-kadang saya pernah jumpa tuan-tuan baru ni pergi Johor, kan, memang betul-betul orang dah tunggu dah, 4-5 orang dah tunggu, dah habis wuduk dah semua. Imam tu tuan-tuan, dia boleh astaghfirullahalazim alladzi la ilaha, panjang wiridnya, betul-betul macam wirid habis solat subuh tadi. Kan, astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tasbih. Bukan dia tak perasan, dia nampak je, tapi dia mungkin lagi seronok, orang tengok dia lagi kuat dia punya wirid dia. Kemudian doa pula tuan-tuan, dia boleh bawa doa Palestin pula sekali, kan, Allahumma ansuril Islam wal muslim, dia doa ya Allah. Kan, itu sebab tuan-tuan kita ni, kan, akal kena kena pakai juga, kan. Dalam keadaan dah ramai-ramai tu kita solat yang mana ringkas sajalah, kan, habis salam dah, kan, doa terus. Wirid dalam perjalanan boleh wirid, nak pergi kereta kita boleh habis 3 kali istighfar, boleh baca tasbih dan sebagainya. Apa tadi Nabi SAW pesan dalam bersafar, kalaulah manusia tahu apa yang aku tahu tentang seseorang apabila berseorangan, pasti tiada siapa pun yang akan menunggang pada waktu malam dan seorang diri. Maksudnya apa? Betapa bahaya, betapa ruginya orang yang bersendiri-sendiri dalam perjalanan, tidak berjemaah. Termasuklah perjalanan, termasuklah solat kita juga. Baik, kita pergi ke hadis yang seterusnya berkenaan dengan safar juga. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke perang Tabuk pada hari Khamis. Baginda memang suka keluar berperjalanan pada hari Khamis. Hadis riwayat Bukhari. Kalau tuan-tuan boleh pilih nak pergi hari apa, ni contoh boleh pilih. Kalau tak boleh pilih, memang kena pergi hari Isnin, pergilah hari Isnin. Kan, memang kena pergi hari Ahad, pergilah hari Ahad. Kendurinya hari Sabtu, tapi dia tengok hadis Nabi ni hari Khamis, pergi hari Khamis lah. Tak kena. Kan, kalau kita boleh pilih hari Khamis tu boleh kita berperjalanan, pilihlah hari Khamis. Contohnya nak pergi hari Isnin pun boleh, nak pergi hari Selasa pun boleh, Rabu pun boleh, Khamis pun boleh, Jumaat pun boleh, Sabtu pun boleh, Ahad pun boleh. Kalaulah boleh pilih semua hari, kita pilihlah hari Khamis. Sebab sunnah Nabi, Nabi pun berperjalanan, Nabi pilih hari Khamis. Rasulullah SAW juga gemar melakukan perjalanan pada malam hari kerana suasananya yang lebih baik dan sejuk berbanding waktu siang yang panas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, berperjalananlah, bersafarlah pada malam hari, sesungguhnya bumi dilipat pada waktu malam. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada kelebihan berperjalanan waktu malam, ada kelebihan dia. Siapa yang mata dia jenis tak ngantuk, silakan. Tapi kalau dah tahu malam ngantuk, jangan bantai malam juga, kegaung lah kita. Kan, accident lah kita, dah menyusahkan orang pula. Tapi kalau kita ni jenis memang ada orang tuan-tuan, biasanya pemandu-pemandu peribadi yang kerja dia memandu doktor orang-orang kaya kan. Pemandu peribadi ni biasa dia Allah Ta'ala bagi kelebihan dia, dia pegang steering je hilang ngantuk. Memang ada orang begitu, dia memang takkan ngantuk punya. Sebab saya jumpa pakcik saya, dia seorang dulu pernah bawa Datuk House of Healing dulu. Dia memang tak ngantuk, tak tidur pun. Orang lain semua tidur dalam kereta habis zuhur kan, dia memang tak ngantuk, menguap pun tak. Kelebihan ada orang yang begitu. Kebiasaannya driver-driver ni memang dia kelebihan dia begitu, pegang steering tak ngantuk. Kalau saya tuan-tuan pegang steering je dah ngantuk. Sama lah kita. Kan,
Asal malam je, asal kenyang sikit je, asal kena cendol sikit je dah ngantuk. Kalau ngantuk tuan-tuan, jangan bawa kereta. Kan? Itu pun satu kesalahan kita. Sebab apa? Kadang kita ni pentingkan diri kita sendiri. Nak juga sampai perjalanan, habisnya apa? Dengan sebab kita ngantuk kadang-kadang, bila aksiden tu kita nyusahkan orang lain. Kita masuk lain orang, kan dosa besar tu menyusahkan orang lain. Kan? Nampak je macam perkara simple, ngantuk, tahan ngantuk. Padahal bawa kereta dah terus hoyang-hayang. Orang belakang tu dah maki-maki dah. Kan? Orang belakang tu orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Dia risau tengok kereta kita dah terus hoyang-hayang bawa. Mestilah orang yang dizalimi tu doa dia dimakbulkan. Orang belakang tu kadang-kadang tuan-tuan, dia dah memang aksiden lah orang ni, memang aksiden, makbul tuan-tuan. Sebab kalau kita ngantuk, berhenti di tepi jalan, tidur. Kan habis cerita. Jangan sampai kita menyusahkan orang lain pula. Kan ada baru-baru ni saya ada dengar dekat radio, dah lama dah, cara nak menghilangkan ngantuk dalam kereta. Ngantuk jangan buat main tuan-tuan. Banyak orang anak jadi yatim sebab orang lain bawa kereta mengantuk. Kan? Isteri jadi janda sebab siapa? Sebab orang lain juga. Kan? Suami jadi duda sebab apa? Sebab kecuaian orang lain, mengantuk. Orang mengantuk dia bawa kereta ni, berarti orang tu dia pentingkan diri sendiri. Dia pentingkan diri sendiri. Dia fikir nak selamat sampai dia je, padahal dia mengantuk. Kan? Jadi banyak tip-tip. Salah satunya yang saya boleh kongsikan, kalau kita ni mengantuk sangat bawa kereta tuan-tuan, nak hilangkan ngantuk macam mana? Cabut bulu hidung. Cuba try cabut bulu hidung. Betul? Sama juga kalau tuan-tuan dengar ceramah saya ni, tazkirah saya ni, ngantuk semacam ni, cuba try cabut bulu hidung. Cabut bulu hidung, mata kita segar, berair mata kita. Ataupun tuan-tuan, kan, makanlah chewing gum ke apa ke. Ada satu lagi petua yang lawak sikit lah. Zaman sekarang ni kan zaman TikTok, tengok video-video kat TikTok kan. Macam mana cara nak menghilangkan ngantuk bawa kereta. Buka tingkap, bawa kereta, buka tingkap, pegang duit 100, keluarkan kat tangan. Jangan RM1 tertidur kita. 100, 50 pun mungkin tertidur. Buka tingkap, pegang duit 100, InsyaAllah tak ngantuk. Kita kena buatlah sesuatu. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Betul, sebab mengantuk ni banyak menyebabkan orang lain dapat kesusahan. Kalau kita aksiden, kita meninggal sendiri, tak apa. Ini kita aksiden, dah lah tak meninggal, orang lain pula yang meninggal. Kita pula sakit, nyusahkan isteri kita pula. Kalau kita aksiden, jatuh gaung, kita meninggal terus, tak apa. Tak ada nyusahkan orang. Tapi biasanya mengantuk ni dia menyusahkan orang. Dia akan masuk lain sana, masuk lain sini, dah. Orang tu bawa kereta elok aja sekeluarga, dah aksiden. 5 beranak hilang, tinggal seorang dia selamat. Sedih. Sebab apa? Ngantuk. Tu sebab Nabi SAW ada sunnah dia, nak berperjalanan boleh waktu malam, tapi tengoklah tuan-tuan keadaan. Zaman Nabi lu bawa unta, bawa kuda, ngantuk-ngantuk pun boleh tidur. Kita ni bawa kereta, satu saat dia terlelap, keparit kita kan. Jadi hati-hati. Baik, itu salah satu sunnah, boleh nak berperjalanan pada waktu malam. Menurut Imam An-Nawawi, keadaan malam yang tenang juga boleh membuatkan perjalanan terasa lebih cepat jika dibandingkan dengan waktu siang. Baik, seterusnya, mulakan doa bersafar dengan bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasalah kita kan bersafar semua hafal doa dia. Subhanalladzi istakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau hafal yang satu lagi bagus. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'adah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Kalau tuan-tuan pergi umrah, naik kapal terbang Saudi kan, dia akan baca doa tu. Naik kapal terbang Qatar, naik kapal terbang Emirates, dia akan baca doa tu. Itu doa yang Nabi SAW ajarkan. Sekurang-kurangnya subhanalladzi sakharana, semua dia hafal. Baik, seterusnya hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, sesiapa yang hendak bermusafir, hendaklah dia mendoakan orang yang dia tinggalkan.
ataupun harta-harta yang dia tinggalkan. Apa doa dia? Astaudi'ukumullahu alladhi la tadi'u wada'i'u. Aku mengamanahkan kepadamu, aku mengamanahkan kamu kepada Allah yang tidak pernah hilang simpanannya. Jadi tuan-tuan, dalam kita berperjalanan tu kan kita doa, ya Allah, aku amanahkan segala harta benda ataupun keluarga yang aku tinggalkan kepadamu. Tak hafal dia punya Arab, hafal dia punya Melayu saja. Bila Nabi SAW dah sebut begitu, berarti adalah kelebihan dia. Bila kita tinggal, insya-Allah Allah Ta'ala akan pelihara rumah kita, Allah Ta'ala akan pelihara harta kita, Allah Ta'ala akan pelihara keluarga kita. Syarat apa? Doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku tinggalkan harta dan keluarga aku, engkau saja yang boleh jaga. Itu sunnah Nabi. Nabi pun buat, tuan-tuan. Baik, seterusnya daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila menaiki tempat yang tinggi, maka kami bertakbir. Itu sunnah Nabi. Dan apabila kami menuruni tempat yang rendah, maka kami bertasbih. Takbir apa? Allahu Akbar. Bila cakap takbir je semua tahu, Allahu Akbar. Kan? Bila sebut tasbih, tasbih yang mana ya? Alhamdulillah ke Subhanallah? Kan? Kalau tasbih yang mana? Subhanallah. Kalau tahmid, Alhamdulillah. Kalau tahlil, 3 malam berturut-turut. Bukan tahlil la ilaha illallah. Jadi hadis Nabi sebut kita ni, tuan-tuan, dalam perjalanan kita mesti kita jumpa punya bukit yang tinggi. Bukit Rahman Putra tu pun tinggi. Itu pun dah berpeluang untuk kita dapat pahala. Bila naik tempat yang tinggi, Nabi ajar apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak perlu jerit-jerit pun tak apa, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila turun ataupun tempat yang rendah, baca Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Berapa kali kita jumpa tempat tinggi, tempat rendah? Berapa kali kita naik jambatan? Berapa kali kita turun highway? Kalau dulu kita kecil-kecil, tuan-tuan, jambatan bawah dia air. Sekarang ni jambatan bawah dia jalan. Bawah jalan, bawah lagi, jalan lagi. Lagi berpeluang untuk kita setiap kali naik bukit baca Allahu Akbar. Baca turun bukit je, Subhanallah, ataupun Alhamdulillah. Kan? Itu sunnah Nabi SAW. Baik. Seterusnya Rasulullah SAW. Sekadar itu saja, tuan-tuan, tazkirah saya pada tengah hari ini. InsyaAllah ada rezeki, kita sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang. Banyak lagi yang kita boleh share, adab-adab berperjalanan. Sebentar lagi akan diumumkan satu berita yang sangat penting untuk tuan-tuan. Tuan-tuan dengar semua. Mungkin ada penyampaian yang nak disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang saya kongsikan ni, tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah dunia dan akhirat. Tuan-tuan doakan apa yang saya cakap ni saya dapat amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima, wa shifaan min kulli da', sembuhkanlah kami daripada segala penyakit yang zahir dan batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.